على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم النهار. Ayat yang ke berapa ya, kali 22 ni. Iyalah, tak masuk lagi surah-surah lama dah. Terkejut tengok. Surah apa tu? Surah Al-Insyiqaq. Apa bunyi aku tu? Ngomong bunyi ke dia tu? Balil ladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Sudah menjadi tabiat kepada orang-orang kafir itu bersikap degil dan keras kepala. Namun lagi perkataan kafir itu, istilah makna kafir sendiri sebenarnya kafara yakfuru, maknanya dia tutup. Sebab tu kita panggil istighfar kafarah. Nampak tak? Kifarat ni makna tutup. Apa makna tutup? Dia tutup otak dia tu daripada menerima kebenaran. Degil. Jadi Tuhan winama bukan kata orang Arab winama tu. Tuhan sendiri, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, katakanlah Muhammad, kata kedai mutu tu, hei orang kafir, walaupun orang lain ni tak uri dah kata kafir, takut sensitif dah. Tapi hakikatnya kafir lah. Jadi kerapal lah. Sebab itulah berkali-kali dalam Quran, ayat demi ayat kita jumpa kafir. Maknanya orang engkar. Sebab itu mereka tidak mahu tunduk kepada mengikut ajaran Al-Quran semasa Al-Quran dibacakan. Kalau dia dengar molek dengan hati yajilah, ikhlas, dia akan jumpa kebenaran. Tapi sebab dia tutup, tak sedengar lah. Dari sejarah zaman Nabi dulu, Abu Lahab, Abu Jahal tu, dia kalau boleh dia sekat orang, dia takut orang dengar. Bila dengar terpengaruh, dia pun tahu. Kalau dengar terpengaruh, tak jadi juga apa pun. Berat main kopa. Dia tak nyambut. Oh tak boleh. Oh tak boleh asal. Tak boleh, kalau boleh. Jadi dia pun tahu kalau sekiranya dengar Al-Quran, dia akan terpengaruh. Tapi oleh sebab bila kita tutup dah, tak si dengar langsung, maka itulah dia jadi hidayah tidak akan diterima, tidak akan masuk hidayah. Adalah ahli ulama kita, dia buat misalnya hidayah ni dia kata supaya cahaya matahari. Semua orang kena hidayah kalau dia pandai buka rumah dia. Kita buka jendela, buka pintu, cahaya matahari akan masuk. Tapi kalau kita tutup jendela, kemah-keming, tutup lansir pula, walau matahari cerah setara mana pun cahaya tak masuk. Kita tak boleh salahkan matahari, salah siapa dia? Salah kita sendiri. Kita tutup. Tutup ni lah istilah dia panggil kafara. Dia tutup daripada hati dia nak terima kebenaran. Kemudian ayat yang ke-23, wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Inilah bila kita ngaji sifat Allah, buat kok mana pun, tidak ada benda yang Allah ni tidak tahu. Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Bukan sekadar tahu, tapi dia guna sebagai sifat musyabbahah. Dari segi kaedah bahasa Arab dia panggil alim tu sifat musyabbahah. Dia jadi mubalaghah. Kalau alim itu saja makna tahu sebab kita lah. Sebab tu ahli ulama kita panggil alim, al-alim wal ulama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang ada pada dia tu bukan alim, tapi alim. Dia panjang lepas pada lam dah. Alim. Kedua-duanya makna yang mengetahui. Dari segi makna, tapi pengertiannya berbeza. Kalau alim tu iaitu ilmu yang boleh daripada belajar, yang pengetahuan tu ada hak.
Dia bukan kata dia sibuk tahu. Setahu mana tahu manusia ni pun ada tempat dia tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila dia tu alim, artinya tidak ada benda yang dia tidak tahu. Dia ada satu lagi sirah yang dia guna Allamul Ghuyub. Tuhan guna juga untuk dia. Allamul Ghuyub yang sungguh-sungguh mengetahui benda-benda yang gaib. Baik, jadi susuk kok mana kita pun benda yang ada dalam Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Jadi kalau lagu tu punya benda nak mengajar kita daripada ikhlas. Bila kita wa'amal, walaupun orang tengok kita jauh, rupa-rupanya kita pura-pura jauh, walau berlakon. Ramai orang berlakon, ahli politik ramai dia berlakon jauh dah. Walau jadi jauh. Jadi dia sipeng gapo sebenarnya. Kalau dia mikir duduk cokos renung molek, pasal apa bila aku nak tipu orang kampung. Kita jauh dah. Warung yang nampak. Tapi bila bertemu dengan benda-benda dunia tak boleh kelipar. Nampak tak situ. Sedangkan akhir sekalinya Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu. Apa kita nak halakuan. Inilah kalau kita baca dalam kitab Imam Al-Ghazali dalam Ihya, dalam Mau'izatul Mu'min, dia ajar benda-benda gini. Apabila kita ni ada perasaan tidak ikhlas, kita nak buat satu-satu benda, cuba kita memikir. Nak halakuan kita. Sudah ke duduk lagu tu? Dah. Jawab dia kita bodoh diri kita sendiri. Ya ruginya kita sendiri dah. Jadi Allah lebih mengetahui perasaan kufur dan suka mendustakan ia tersimpan dalam hati. Dia ada satu golongan itu dia zahirkan dia berimeh. Dia berimeh, lepas tu kekufuran dia susuk dalam. Bila dia susuk dalam ni, dia tunjuk berimeh, dia susuk dalam ni, dia panggil sifat lagu dia panggil sifat nifaq ataupun orang yang bersifat nifaq panggil munafik. Munafik dia panggil. Munafik ini dia mari daripada satu perkataan yang nafaka ni, kalau lubang ke apa dia panggil bewok pasir dok tu kan, dia buat dua pintu. Orang pitah alik ni dia tubi alik ni. Orang mari hamak ni tubi alik ni. Jadi mana dia orang sifat orang munafik ni talam bermuka dua. Gapo orang panggil? Tak. Golok mata dua orang Kelantan kita panggil ni. Maknanya kecek lagu lain tapi dalam hati sifat lagu lain. Tak. Jadi itulah. Dia tunjuk dia tu walaupun dia tidak orang panggil dia tidak tunjuk kufur. Dia tidak tunjuk kafir luar. Tapi hak dia simpan dalam tu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Termasuk perasaan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang mukmin. Kemudian ayat yang ke-24, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Hak ni satu sirah yang Allah Subhanahu Wa Taala guna ni. Orang panggil macam ejekkan. Fabashshirhum ni wa basyiril ladzina amanu tu kan. Bashir tu maknanya berita gembira. Sebab kita tengok dalam surah Al-Baqarah tu kan. Wa basyiril ladzina amanu wa aminus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hei Muhammad, tolong beri berita gembira kepada orang-orang beriman ni bahawa mereka itu akan dapat syurga yang mengalir anak sungai di bawahnya. Itu betul lah gembira dah. Tapi mari benda lagu nipu Tuhan kata, tolong kira salah, royaklah berita gembira ke pok-pok kafir tu. Berita gembira ke apa? Bi azabin alim, dengan azab yang pedih. Orang panggil ejek nganying dah. Ini bahasa Al-Quran. Dia perli, dia menganying. Dah dia nak duduk cara dia agak tak sedengar kata Nabi, nak lawan aku tak apa. Kira salam, biar dia bergembiralah dengan langkah usaha yang dia ambil ni, dia akan terima benda gembira. Gapo dia? Azab yang pedih. Jawab dia neraka. Mereka ini diancam akan diazab dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa aminus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Itulah dia. Pusing kok mana, orang panggil kesimpulan dia letaknya, dia royak cerita orang jahat kok mananya. Kalau mu nak berjaya, hei manusia, hei Muhammad, mu tolong royak. Orang yang berjaya ialah illalladzi, kecuali orang yang amanu, beriman, wa amilus solihat. Jadi kita ni pagi petang siang malam duduk pisah
Duduk ikhtiar ni nak jadi orang beriman, lepas tu nak buat amalan soleh. Okey. Jadi ada pun orang-orang yang beriman serta beramal soleh dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala di akhirat dengan tidak putus-putus, bahkan berterusan sepanjang masa, dan mereka dapat menikmati. Jadi itulah sama. Sebab itulah budak wayak semua ni. Bila sebut beriman dengan amal soleh ni, kita kena ngaji. Sebab kita nak tahu beriman ni lagu mana. Itulah dia panggil kita ngaji akidah. Akidah kita supaya sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diiktiraf sebagai seorang mukmin. Betul dari segi ketuhanan, betul i'tiqad kita, tidak ada ragu. Segala benda-benda yang bersyirik kita cuba elokkan. Kalau ada lah benda-benda yang orang panggil duk mepeh nak pergi ke syirik, cubalah kita elokkan benda ni. Sebab semua sebut semua dah. Amalan-amalan yang nak menjurus kepada syirik, supaya bertawassul, beristighasah. Ada lagu ni, minta dengan ruh orang mati pergi kubur, walaupun duk royak Habib tu Habib ni Maulana, tak seduk kira lah. Sifat kata benda tu tak serupa dengan Nabi, kita taruh bimbang. Ni tu bik dalam video ni macam-macam dalam ni. Dia royak cerita pelik Habib-Habib ni, hak tu bik baru pula ni pula. Sebelum dia lahir ke dunia, dia boleh percaya Malaysia, tapi cerita Indonesia tadi baru tengok video. Dia kata sebelum Habib sama dia Habib ni dia duduk di Yamin. Sebelum dia lahir ke dunia, dia telah pun menolong kakeknya. Orang Indonesia kakek ni tok dah. Dia tolong datuk dia sebelum dia lahir ke dunia lagi. Dia tak ada jumpa dengan tok dia. Tapi kerana karamah dia belum lahir lagi tu, ruh dia mari menjelma dah. Duduk atas muka bumi ni mari tolong tok dia susah. Allah, orang haju dengar tu lah. Allah hebat. Inilah Habib sikit-sikit. Ia herannya ada manusia bodoh ni kena jual muka lagu ni imun. Boleh je percaya. Nah. Percaya ni masalah ni. Percaya ni dia boleh menjejaskan iman ni. Kepercayaan ni dia melibatkan iman. Kita pergi percaya benda khurafat. Macam mana kita nak jadi orang beriman? Illal ladzina amanu. Hak bulat-bulat lawan Islam jadi kafir tu tertuduk dah. Kita ngocak dah. Tapi bila pegang Islam ni kita tidak peromol. Duduk sesek, duduk mepeh benda-benda khurafat ni, apa nama hijau? Ha? Biar cerdik lah kita ni kan. Kita duduk ni sekali je, hidup sekali je. Tak kena gaya habis, nak cuk klik tak boleh. Cuba kita berasa takut sikit dah. Balik dah. Kalau bunyi benda pelik, habis pelik-pelik. 40 tahun dia kata. Dia semayang ketika dia baca tahiyat, dia kata belum wisalat 40 tahun, tak 40 hari. Ketika tu dia kata dia mari fana. Tu hak dengar kemarin. Dia kata dia ni Habib gapo tu, dia kata bila dia semayang tu dia mari fana. Dia ada sama istilah makan fana. Fana ni maknanya bila dia terlalu asyik dengan khusyuk kepada Tuhan sehingga lupa dunia. Oh, hebat dia ni. Lepas tu tak wisalat 40 hari. Duk tengah semayang Zuhur. Lepas tu datang anak bini dia tak kosek lah. Oh tak boleh ni. Moga ayah mu makan fana dulu ni. Dia kata lepas 40 hari ayah dia pun tanya. Masuk asal dah dia tanya. Katanya anak dia, 40 hari ayah duduk tikar semayang. Masya Allah, dia pun qada lah semayang dia. Inilah hebatnya Habib dia tu. Faham orang dengar tu, Allah hebatnya. So pula kena jual lah. Bodoh dia kata. Tu khurafat dia panggil. Dia tidak nak tanya. Siapa dia paling hebat sekali syok asyik dengan Tuhan, siapa dia? Tidak Nabi kita. Ada orang yang lebih rapat dengan Tuhan. Siapa dia semaya dia lebih khusyuk. Melainkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun berlaku Nabi siapa tak ingat. Siapa 40 hari duduk tikar semaya dah. Dia tak nak tanya hal tu pula. Ni jawab guana. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu guana. Hebat pada Nabi. Dia tak, kalau dia kata hebat pada Nabi, dia orang tolak selalu dah. Ngaruk selalu. Tapi dia ikut mana? Dia bolehnya percaya muka lagi. Inilah ni akhir-akhir zaman ni jadi pelik lah ni. Nak memunahkan akidah. Dia mari ke pak-pak kita ni bawa cerita-cerita lagu tu. Okey. Baik. Satu beriman. Namun duk tekan sama. Lepas beriman beramal soleh. Amal soleh ni kita tak boleh perasan. Aku amal soleh dia orang panggil dia ada, orang panggil dia ada cara dia, dia ada kaedah dia. Ada batu tara dia.
Ni amalan soleh, ni amalan tak soleh. Siapa yang nentu? Nabi nentu. Tak boleh kita agak sendiri. Oh, ni amalan kita boleh daripada orang tua dulu. Ni Habib ni mari ajar satu doa, satu selawat yang orang tak pernah jumpa. Nabi tak ajar, sahabat tak selawat. Apa boleh mana? Nabi mari ajar sendiri ke dia. Secara dia qazah. Dia duduk ni Nabi mari nyuk. Lepas tu selawat ambil mana ni Nabi tak ajar. Ya ada. Banyaklah selawat ni. Banyak selawat yang boleh dalam mimpi. Yang Nabi tidak ajar. Termasuklah selawat apa ni? Selawat syifa. Selawat nariyah. Lain kena selawat nariyah. Untuk ingat panjang. Selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha. Kau dengar dia buat nyanyi tu. Tapi dia raya hak Nabi tak ajar. Apa boleh mana? Orang reka. Jadi kau tak jadi selawat wallahu a'lam. Takut tak jadi amal soleh. Orang bom. Awak dalam sembahyang tu masjid tu. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Apa yang nak selawat hak Nabi tak ajar? Tengok dalam hadis yang lega apa belambuk. Nak buat amal hak Nabi ajar hak tu pun tak cakap nak buat ada banyak. Nak pergi cari hak lain lagi. Nampaknya kita tak sia amalan soleh. Ngaku amalan soleh tak boleh perasan amalan soleh. Tak boleh kita nak jenama sendiri. Nabi mengajar ni soleh, ni tak soleh. Biar faham. Tak? Cuma tak jadi tak berlagu dengan demo sama. Demo marah sama. Kecil lagu ni. Nak marah kita nak buat mana? Duk mebidi lama dah. Dah. Nak kena royak lagi ni. Kalau tidak punuh orang kampung kita. Kau mana? Ha? Baik. Habislah tu lah. Sekarang kita nak masuk surah baru. Surah yang ke-83. Surah Al-Mutaffifin. Mutaffifin ni makna dia orang-orang yang menipu timbangan. Ni tajuk ekonomi sikit ni. Di dalam satu surah ni ada surah di mana orang penipuan timbang menimeh dalam perniagaan, nama dia surah Al-Mutaffifin. Jelas gini kalau boleh baca berapa dulu dia satu huraian boleh 9 ayat dah. Cuba baca sekat ni sekat Kitabun Marqum. Pakat baca ramai-ramai dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب
Itu 9 ayat yang kita baca tu. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar. Kalimah wailun ni makna celaka yang besar. Dari segi makna. Tapi nama ni juga ialah nama satu nama neraka. Neraka wail. Neraka wail makna neraka yang celaka. Jadi Allah SWT ambil nama neraka tu kerana maksud wail tu makna celaka. Dalam surah Al-Ma'un ada wailul lil musalli, celakalah bagi orang semayang apa semua tu kan. Baik. Dalam ayat ni celaka bagi siapa? Lil mutaffifin. Lil mutaffifin, orang al-mutaffifin ni orang-orang yang curang, bukan curang dari segi kerja buat benda lain, curang dalam timbangan dan sukatan. Ini dua kaedah yang manusia berurusan jual beli, sama ada secara timbangan ataupun sukatan. Walaupun lah ni tak ada benda cara sukat. Banyak benda timbang berlaku berah orang beli dengan timbang. Dulu ada juga sukat dah. Sukat menyukat secupuk, 2 cupuk. Lah ni kalau ada sukat pun orang beli etok, ada tak? Orang tak timbang etok lagi masih hidup pakang sukat lagi tu. Baik. Jadi orang yang berniaga yang melalui urusan timbang menimbang ataupun sukat menyukat ni, Tuhan kata celaka. Celaka hak lagu mana? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantan cupuk dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Bila dia nak dibeli barang orang, dia pasal benda tu dia nak boleh ke dia? Dia sokak molek, dia timbang molek, dia takut rugi dia. Tak apalah tu. Comel dah tu. Masa dia nak beli barang orang, dia sokak sendiri. Kalau orang sokak pun dia perhati molek, jangan jadi kurang. Timbangnya jangan kurang sokatan. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Kalau dia nak jual, dia suka tu dia kurang. Nak untung dah. Boleh nampak tu dah. Tu cara orang jahiliah dulu, cara nak cari untung. Masa beli suka molek-molek dah. Dia kocok nak pula. Ingat dulu siapa dia mari masa-masa kecil-kecil dulu dekat rumah tu dia ada mesin padi. Ada orang nak mari beli deduk. Duk perhati semua. Ada jenis orang dia tak caralah mana. Muka deduk ni kalau kocok pak bawah dah. Ada tu dia buh dalam bekas tu, dia suka gitu, mungkin janji suka gitu je. Ada orang hak cemak dia mari dia nak banyak, dia suka dia kocok dia tekan. Jadi hak segatan tu hak jadi 2 gatan tu jadi segatan lah ke dia je dah. No ya apa ni bila dia nak beli, time dia nak beli dia suka molek. Sebab dia nak bayar ni. Tapi bila dia suka untuk orang lain, dia suka lebih kurang, biar jadi kurang lah. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan ancaman terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan menimbang sukatan dan ukuran. Ancaman lagu mana? Fawail, celaka. Jopo dia dengan neraka. Sejenis neraka wail. Kalau kita bacalah dalam tafsir-tafsirnya, neraka yang paling ringan sekali Jahannam tu. Tak kita nak tahu. Kalau kita baca dalam tafsir ada sebenarnya disebut neraka hawiyah, neraka saqar, neraka wail. Itu neraka-neraka yang lebih berat. Dia ada kategori juga neraka. Baik. Jadi punya ancamannya, ancam dengan apa? Ancam dengan neraka. Kepada siapa? Orang lagu tadi lah. Nak cari untung. Halakah orang, masa dia nak ambil barang orang, dia suka molek. Masa dia nak jual, dia kurang. Ada sejarah ke tidak? Kita tengok. Sebab turun. Dia nak salah satu ayat dalam tidak semua ayat. Ada ayat-ayat Al-Quran, dia ada sababun nuzul ataupun asbabun nuzul. Sebab-sebab turun ayat. Sesuatu ayat tu dia berlaku peristiwa. Allah Subhanahu Wa Taala dia rancang benda ni. Sebab apa kita benda tu Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya segala kejadian ni di bawah kita yang kita akidah kita adalah di bawah perancangan dia berlaku, aturan dia berlaku. Sebabnya benda ni berlaku masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ni qadim. Kita ngaji akidah tidak, ayat ni qadim. Apa makna ayat qadim?
Wailul lil mutaffifin ni, perkataan wailul lil mutaffifin ialah kalam Allah. Bila tu kalam Allah tu ada tu di Lauh Mahfuz qadim sejak dulu kala lagi, belum ada alam lagi. Ada dah ayat wailul lil mutaffifin. Tapi peristiwa tu berlaku masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nampak dah. Berlaku masa Nabi tu ialah peristiwa tu adalah aturan Allah. Ayat tu untuk kena dengan peristiwa itu saja. Bukan kerana bila berlaku peristiwa Allah pun baru firman. Nampak tak? Firman Allah tu ada dah. Ayat ni sudah ada dah di Lauh Mahfuz. Itu akidah kita tu dah. Baik. Jadi sebab-sebab turun ayat ni pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Nabi ni bila duduk di Mekah tu 10 tahun dia jadi nabi, ada dengan hukum hakam dah. Cuma hukum-hukum kemasyarakatan tu tak banyak lagi, hanya hukum ibadat macam semaya aja ada sana tu. Bila dia mari di sini, apabila nak membentuk sebuah negara Islam bertamadun ni, maka situlah segala urusan manusia tu banyak berlaku di Madinah. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala semasa Nabi sampai di Madinah, ada orang-orang yang menyuka dia menimbang tu sangat buruk caranya. Macam tadi lah. Masa dia nak beli barang orang, dia suka molek. Masa dia nak jual kat orang, dia suka kurang. Nak untung tak? Di antaranya ada seorang yang bernama Abu Juhana. Ini kita kena ingat kalau orang surah sebab asbabun nuzul atau sababun nuzul ayat wailul lil mutaffifin ini, ada seorang di zaman Nabi nama dia Abu Juhana. Ini seorang peniaga lah. Dia ni ada dua sukatan. Dia ada dua cupuk, dua gatang, besar kecil so. Dia buat lagu mana? Kalau dia menyuka barang dok dibeli, kalau dia lagi beli barang dia suka sendiri. Dia suka hok besar. Pandai dah politik dia dulu. Tapi kalau dia menyuka barang untuk dijual kepada orang, dia menggunakan sukatan yang kecil. Dah. Mana mari dah dah. Supaya kata apa dia ada ingat dulu ada orang jual gesek. Jual gesek di mana ni? Di Kota Baru kila gesek. Siapa dia tu? Dia ada pekerja dia tu, dia ambil dua batang sekotak. Dua batang kali ipu sekotak dia beribu. Buat duit. Ada tu. Dengar orang kerja masa tu lah apa buat kali dia ni. Jadi nak rakyat apa tu? Orang tak nampak. Gesek. Kenapa kena ambil dua batang? Tapi dia beribu batang, berapa kotak dah boleh ke dia? Jadi nak rakyatnya, cupuk dia guna ni besar kecil tu, orang tak nampak. Kalau tengok suku-suku lah, orang tak nampak. Orang kata betul lah dia. Tapi inilah. Ini. Ia berlaku di zaman Nabi. Bila Nabi tengok gitu, maka turunlah ayat tadi. Wailul lil mutaffifin. Itu ceritanya. Dia panggil sebab tu. Baik. Walaupun ayat ni turun kepada seorang yang berlaku di zaman Nabi Juhana tadi tak. Tapi di segi kaedah hukum dia terpakai siapa kali ini. Bukan kata kerana masa tu tak baik. Perbuatan tu Abu Juhana tu tak baik. Tapi lah ni pun haram juga. Sebab dia kaedah dalam tafsir dia panggil al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hukum nanti diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Sebab yang khusus tu kena berlaku masa zaman Nabi dah. Baik, kalau berlaku zaman lain pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab bi umumil lafzi. Kena ambil daripada lafaz yang umum. Faham tak dah? Okay. Kemudian ayat yang keempat tadi, illa yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Ni. Jadi kita ni orang Islam kita ni Tuhan pun ingat benar. Mu kena mikir mu buat gapo, mu mati. Sebab itulah dia kata kafa bil mauti wa izzah hadis Nabi. Dia kata cukuplah kematian itu sebagai penasihat kamu. Betul tak? Betul tak? Apa makna Nabi kata pada dengan mati ya jadi tukang nasihatmu. Tuan penasihat tak ada. Mati. Mati sebagai penasihat. Nak buat benda-benda. Aku mati ni mati. Tak? Nak buat benda tak baik. Malah nak semaya kau malah. Aku ni mati. Aku ingat ke mati. Hak malah jadi rajin tak? Hak nak buat jadi kenda. Kalau ingat ke mati. Masalahnya masa kita nak buat tak ingat ke mati. Betul tak?
Tu Nabi kata sendiri, kafa bil mauti wa'izah. Cukup dengan mati itu sebagai tuan penasihatmu. Pada dia nasihat. Masalahnya sebab tempoh Tuhan kata dah. Ingat ke dia tak mati ke dia? Mati raik tak apa, mati bakit kelip. Dia akan soal satu persatu. Tak mi paksa. Kecil cara kecil, besar cara besar. Liyaumin azim. Ni nak jumpa hari besar. Pada hari kiamat yang amat besar. Besar haranya, besar kira bicaranya. Duduk di hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Berdiri kita ni. Berdiri duduk di padang mahsyar. Allah mengancam dengan azab neraka wail yang sangat panas pada hari kiamat kepada orang-orang yang menipu sukat tanda timbangan semasa berjual beli tadi. Penipuan dalam urusan jual beli ialah apabila menuntut hak mereka dari orang lain selalu diminta dengan cukup. Kalau nasa-nasa nak beli, cek juga, takut rugi alik kita. Tetapi apabila memberi kepada orang lain selalu tidak cukup, biasanya perkara ini dibuat secara sembunyi-sembunyi. Baik. Jadi gapo dia kita nampak sini? Dalam Islam ni rupanya besar benda ni. Gapo dia? Urusan muamalah sama-sama dengan manusia. Walaupun benda tu benda urusan dunia. Ni nak royak tu orang duk kata agama komprehensif Islam ni. Agama yang lengkap. Sebabnya kita diingat bila benda dunia ni tak ada dosa pahala. Rupanya Tuhan sebut dalam Quran ada dosa pahala. Membeli, jual beli, cucu menyucu, tenda ke kontrak ke apa. Kalau kita pergi dengan bahasa moden ni. Lagu mana cara perjanjian apa semua sekali jual beli akad apa semua ada peraturan dia. Kalau tak kena ada kira bicara di akhirat nanti. Sebab tu kita mustahak kita kena ngaji. Kebetulan di malam Rabu kita ni kita duk ngaji bab tajuk muamalah dah. Lagu mana cara jual beli apa tu. Sebabnya rupa-rupanya benda jual beli ni kan. Benda yang tak kena gaya masuk neraka. Kalau kena gaya boleh masuk syurga kelas 1. Macam hadis kita dengar. Misalnya dalam hadis malam Rabu baru disebut. At-tajirus saduqul amin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Dia kata seorang ahli perniagaan yang benar dan amanah yang jujur bersama ma'an nabiyyin, bersama boleh duduk sekali dengan nabi di dalam syurga. Was-siddiqin dan orang yang orang benar dan wasyuhada dan orang mati syahid. Negah lah tu. Nampak tak? Sebab tu kita tak boleh pandai rendah. Sebab tu hamba sebut dulu kita nak turun nego ni kan. Umumlah kerja lain. Kita nak turun walaupun nampak cari makan. Di situ boleh pahala. Kalau kita turun ke syarak. Sebab kita ni nak melengkapkan sistem sistem kehidupan manusia. Nampak start kereta pergi kedai. Buka kedai kita. Lepas tu bila orang beli kira molek tawam nawam molek jangan kerana jangan kalau orang korporat pula tidak manipulasi harga, tidak sorok, tidak gapo. Semua hukum hakim muamalah tu kita patuhi dan kita buat dalam bentuk jual beli sebagai kita ni seorang peniaga yang benar, as-saduq wal amin dia sebut. At-tajir maknanya dia saudagar, peniaga, as-saduqul amin, ia benar dan amanah, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Boleh duduk sama-sama dengan nabi dan orang siddiqin dan syuhada. Nampak di situ tak? Jadi sebab itulah mari ayat ni dia beri ancaman lah. Menego betul kalau buat molek boleh pahala masuk syurga kelas 1. Rupanya syurga kelas 1 orang nego molek ni. Tapi tak jadi. Bila jadi korporat ni jadi keparat. Tak jadi. Menjadi jahat lah. Menipu. Menjadi ahli neraka. Jarang nak cari orang. At-tajirus saduqul amin. Dia cari mana? Padahal profession dia tu adalah tanggung untuk dia masuk syurga kelas 1. Tapi tak jadi gitu. Jadi padahal kita tengok ayat gini. Tuhan beri ancaman kepada orang-orang yang nego buat kerja lagi. Tak? Habis sini ada bunyi bal. Tujuan perbuatan tersebut dilakukan adalah kerana mereka mengejar keuntungan semata. Nak gotu sajalah. Punah manusianya nak gotu, nak keuntungan.
yuhibbunal ajilah. Dalam surah Al-Insan disebut. Surah manusia disebut. Jenis manusia iaitu yang cerita dalam banyak-banyak yuhibbunal ajilah, nak segera. Akhirat ni jauh, tak tahu bila boleh. Nak learning. Nah. Perangai manusia ni tu heroyak. Nama lagi surah Al-Insan nak kita nak baca pagi-pagi subuh Jumaat, pagi takdi. Surah Al-Insan mana surah manusia. Tuhan sebut perangai manusia ni yuhibbunal ajilah, suka benda segera. Allah mengingatkan supaya janganlah mereka menyangka perbuatan mereka itu tidak salah atau tidak berdosa. Bahkan akan dihukum setelah dibangkitkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat ialah, ini ayat akhir tadi. Semua manusia nanti berdiri di padang mahsyar di bawah sinaran matahari yang sangat terik setelah dibangkitkan dari kubur masing-masing untuk menghadap Allah Tuhan pemilik segala alam. Cuba kita tengok akhir sikit nak tanya ni, bagaimana keadaan manusia di padang mahsyar? Ni tengok hadis kan. Orang disebut pada mahsyar ni lagu mana? Ni ada hadis. Hadis riwayat Bukhari. Hadis pada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'rakun nasu yawmal qiyamah hatta yazhaba arakuhum fil ardi 70 zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha azanahum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka mengalir di bumi 70 hasta. Tinggi 70 hasta. Peluh manusia. Dah matahari terik, mu peluh aku peluh, mu peluh aku peluh. Hamba hak paling kuat sekali peluh lain-lainnya tiap-tiap hari Rabu. Dia buat sauna tiap-tiap hari Rabu gitu. Nak tahu peluh sekarang mana? Boleh perah ke belakang. Duduk dalam sejen, tubik masuk. Basuh ke belakang kita kelik. Tu je nak oyak peluhnya dah. Tak ada lagi peluh kita terbit sebanyak tu. Ni peluh 70 sto. 70 sto. Tinggi peluh. Berning dari peluh lah kitanya jawabnya. Dan mengekam mereka sehingga sampai ke telinga. Sampai ke telinga peluh. Duduk tengah panah. Ya Allah. Bukan cerita dongeng ni dah. Ni. Hadis Nabi ni, hadis Al-Bukhari. Bila orang sebut hadis ni kan, dia kena sebut riwayat. Ambo tak ada akan buri kalau hadis sabda Rasulullah buruk-buruk baca. Takut dia mau baca persu ke apa tak. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ia sebut kalau orang duk cara peluh 70 hasta, rapat aku telinga, ada dalam hadis Bukhari. Bukan cerita dongeng. Kan? Kalau tak nak baca hadis tak ada, boleh royak kat orang. Mana Nabi? Nak royak kat orang. Di pada masyarakat ke mana? Peluh pakai telinga. Dan mau ambil mana? Hadis Bukhari. Kalau tak ingat nama Bukhari, tu ingat tu Bukhari ada di sana. Anak musuh. Anak musuh je tak? Anak pak mak dah. Anak pak mak musuh. Nama Bukhari. Kena ingat hadis Bukhari. Pakai telinga. Bukan peluh telinga. Biasa. Jadi itulah dia benda gambar dan sikit sebanyak lah. Kita dance kat tu. Nanti kita sambung minggu depan ni. Ayat yang ke-7. Wallahu a'lam.